Assalamualaikum and salam sejahtera to all my student. Okay, format untuk pembelajaran matematik hari ini, cikgu akan bincangkan dengan kamu semua soalan daripada buku teks matematik kamu. Kita akan bincangkan soalan. Ini daripada buku teks matematik kamu, muka surat 256. Tengok ni, contoh 14. Skor Raju dalam kuis bahasa Jepun ialah 3, 6 dan 6. A. Hitung mean, median dan mode bagi set data itu. B. Tambahkan data pertama dengan 1, tambahkan data kedua dengan 2 dan tambahkan data ketiga dengan 3. Seterusnya, hitung nilai mean, median dan mode yang baharu. Jadi macam mana nak selesaikan soalan ini? Kita tengok dulu. Untuk yang pertama ni, nak cari mean, median dan mode untuk data 3, 6 dan 6. Ingat, mean ni adalah purata bagi data ni. Kita kena cari jumlah bagi data tersebut. Kemudian bahagikan dengan bilangan data. Jadi mean sama dengan 3 tambah 6 tambah 6. Bahagi dengan bilangan data iaitu 3. Kita dapat jawapan iaitu 5. Kerana 15 bagi 3 dapat 5. Kemudian median. Median ni kena ingat, median ni adalah nilai yang kita dapat apabila data ini kita susun mengikut susunan sama ada daripada kecil ke data yang paling besar, ataupun susunan menaik ataupun susunan menurun. Salah satu kamu boleh pilih lah. Di sini cikgu susun sebab data ni dah disusun mengikut susunan menaik. Jadi mean ni kita potong data pertama dan potong data terakhir. Jadi median ni kita potong data yang pertama dah potong data yang terakhir, dapatlah nilai median dia sama dengan 6 yang berada dekat tengah. Kemudian mode. Mode tu adalah data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi, iaitu data yang mempunyai yang banyak kali berulang. Jadi daripada data ni kita tengok 6 ni dia berulang 2 kali, jadi 6 ialah mode bagi data A. Jawapan dia 6 lah untuk mode. Untuk B pula, macam mana nak selesaikan? Kita tambahkan dulu data baharu iaitu 3 tambah 1, kemudian 6 tambah 2, 6 tambah 3. Kita akan dapat data baru iaitu 4, 8 dan 9. Kemudian kita cari mean untuk data baru ini. Mean sama dengan 4 tambah 8 tambah 9 bahagikan dengan 3 sama dengan 21 bahagi 3 sama dengan 7. Manakala median, median pun sama, kita susun data tersebut mengikut susunan menaik dan kita potong data pertama. Contoh 4 ni kita potong dan data terakhir 9 kita potong, dapatlah median dia adalah data 8. Median dia adalah 8. 8. Kemudian mode, kalau kamu tengok data ni, mode dia tak ada. Kenapa tak ada? Sebab semua data ni mempunyai kekerapan 1 saja. Tak ada data yang mempunyai kekerapan yang paling tinggi. Sebab itu jawapan dia tiada mode. Itu adalah jawapan contoh 14. Seterusnya kita akan bincangkan pula subtopik 12.1.3 iaitu menorganisasikan data bagi jadual kekerapan data terkumpul. Mula-mula kita akan tengok jadual kekerapan bagi data terkumpul. Tengok di sini contoh di sini. Kita akan bincangkan contoh 15 di sini. Contoh bagaimana soalan contoh 15 ini kita nak organisasikan. Set data menunjukkan markah ujian matematik bagi 30 orang murid tingkatan 2 Zuhal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Organisasikan data tersebut dalam jadual kekerapan mengikut kelas yang diberi. Soalan dia bagi macam ni je, data macam ni, yang warna kuning ni. Ini kita panggil sebagai data tak terkumpul. Jadi daripada data tak terkumpul ni kamu kena tukarkan kepada data terkumpul iaitu dalam bentuk jadual kekerapan seperti mana yang kamu tengok ni lah. Ini ada markah, gundalan dan kekerapan ni adalah satu contoh jadual kekerapan. Jadi ini dia bagilah. Dia bagi macam ni dan kamu kena isikan gundalan ni dan kekerapan dia kamu kena isikan. Macam mana nak isi dia? Tengok di sini. Markah 0 hingga 19.
Jadi kamu kena kira daripada data tak terkumpul, markah matematik tingkatan 2 Zuhal ni, markah 0 hingga 19 ini ada berapa banyak? Jadi kalau kamu tengok kat sini, markah 0 hingga 19 ni ada sebanyak 3, ada 3. Iaitu data 18, data 12, kemudian satu lagi markah 19. Ada 3 lah. Jadi kekerapan dia sama dengan 3. Kekerapan sama dengan 3. Tapi gundalan, macam mana nak buat gundalan? Untuk menulis gundalan, tulis macam ni. Jadi garisan pertama ni maksudnya data pertama, 1. Garisan kedua ni data kedua. Dan garisan ketiga ni data ketiga. Okey, jadi disebabkan markah 0 hingga 19 ni ada 3 data di sini. Jadi kita buat 3 lah gundalan dia. 1, 2, 3. Dan kekerapan dia sama dengan 3. Tulis 3 di sini. Dan untuk gundalan, kena ingat ini ada perkataan ingat ni, gundalan. Kalau kamu tulis bilangan data tersebut, ini 5 dia macam ni. Ada 1, 2, 3, 4. 5 garisan dia bersilang macam ni. 5. Jadi satu gundalan ni penuh dia sama dengan 5. Jadi ini kita baca sebagai 5. Kalau data tu ada 6, macam mana nak buat? Maksudnya lepas 5 ni kamu tambah 1 lagi. Seperti mana yang ini? Kalau yang ini kita baca 5 tambah 1 jadi 6. Okey, kita tengok dulu markah 20 hingga 39. Kamu tengok di sini cari kat sini markah 20 hingga 39 ada berapa banyak? Ada 1, 2, 3. 3 ada lagi tak? 4. Semula kita tengok semula markah 20 hingga 39. 20 hingga 39. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 data. Jadi cara menulis gundalan dia buat macam ni. 1, 2, 3, 4 dan yang kelima potong macam ni. Jadi 5. Tapi dia ada 6. Lepas 5 buat satu lagi. Gundalan yang barulah. 1. 6. Ini kita baca sebagai 5 tambah 1 jadi 6. Jadi kekerapan dia 6. Okey. Dan seterusnya markah 40 hingga 59. Kalau kamu cari dalam data tak terkumpul yang kuning ni, kamu akan dapat tahu markah 40 hingga 59 ada sebanyak 11. 11 orang yang dapat markah ni . Jadi cara menulis gundalan buat macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Dua gundalan ni, dua set gundalan ni sama dengan 10. Ini 5, 5, 10. Kemudian tambah satu lagi sebab dia 11. Okey, 11 dan kekerapan pun tulis 11. Kemudian untuk markah 60 hingga 79, kalau kamu tengok pada data tak terkumpul ni ada sebanyak 6 markah antara 60 hingga 79. Jadi untuk gundalan kita tulis 6 lah. Mula 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kemudian tambah satu lagi 6. Kekerapan dia sama dengan 6. Dan akhir sekali markah 80 hingga 99 ada 4 markah yang berada antara julak markah 80 hingga 99. Jadi tulis dia 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan kekerapan dia 4. Okey. Itu cara kita nak mengorganisasikan data. Maksudnya kita tukarkan data daripada data tak terkumpul menjadi data terkumpul dalam bentuk jadual kekerapan dan cara menulis gundalan. Okey. Okey, ini cara dia. Alright. Seterusnya. Okey, untuk pelajaran hari ini cikgu berhenti sehingga contoh 15 lah. Cikgu nak kamu cuba faham contoh 15 ni. Dan untuk latihan, tolong buat dulu latihan ni. Latihan Jun cuba 12.1. Okey, sekejap cikgu cari latihan Jun cuba 12.1 ni. Okey, ni latihan Jun cuba 12.1. Cikgu nak kamu cuba buat soalan nombor
nombor 4 dan nombor 5. Okey, cuba buat soalan nombor 4 dan nombor 5 dalam buku latihan matematik kamu. Dan kalau ada sebarang soalan atau masalah boleh tanya cikgu, mesej cikgu melalui Telegram. Okey, itu saja kelas hari ini. Terima kasih.